Tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali, satu hari Nabi Musa berpidato di hadapan Bani Israel yang umat dia kedua teramai selepas Nabi Muhammad. Pidato seorang Rasul yang tak ada dosa, yang tak ada dendam dengan orang, yang bahasanya sampai ke dalam hati, yang bahasanya penuh iman, Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel waktu tu, kaum Nabi Musa, Bani Israel, rasa takjub dengan Nabi Musa. Masya Allah, hebat pidato Nabi Musa. Kami rasa dekat dengan Allah, kami rasa kasih dengan Allah, kami rasa rindu dengan Allah. Bila dengar Nabi Musa berpidato, ramai Bani Israel bertaubat, menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab terkesan dengan pidato Nabi Israel. Kesemuanya terpegun. Kemudian orang ramai mereka bertanya, man huwa a'lamun nas? Ada tak di atas muka bumi hari ini orang yang lebih alim daripada kamu? Wahai Nabiullah, siapakah yang hidup di atas muka bumi hari ini yang paling alim? Bani Israel tanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setiap rasul yang diutuskan di dalam satu-satu zaman, dalam satu-satu kaum, dialah yang paling alim sekali. Ini kaedah. Dia yang paling alim. Dalam satu-satu zaman, kalau satu rasul itu diutuskan, dia yang paling alim. Bila Bani Israel tanya, wahai Nabiullah, man a'lamun nas? Siapa manusia yang paling alim? Nabi Musa pun jawab dengan tidak ada perasaan bongkak sikit pun, bukan untuk berbangga, bukan kerana perasaan. Nabi Musa kata, ana, aku. Jawapan jujur, memang dia yang paling alim. Tetapi dia tidak menisbahkan pengetahuan itu kepada Allah dengan ucapan Allahu a'lam. Nabi Musa tak sebut Allahu a'lam. Allah yang lebih maha mengetahui. Ketika itu turun wahyu, Allah Ta'ala buat turun wahyu. Wahai Musa, wahyu, ilham Allah. Inna li 'abdan bimajma'il bahraini huwa a'lamu mink. Sesungguhnya ada seorang hamba aku, kata Allah, pada pertemuan dua laut tempat tinggalnya. Dia tinggal di pertemuan dua laut, huwa a'lamu mink. Dia lebih alim daripada kamu. Dia ada ilmu yang kamu tidak tahu, wahai Musa. Tuan-tuan, yang ni rahsia Allah yang Allah bongkarkan dalam peristiwa itu. Kalau tak berlaku rahsia ini, sehingga malam ni kita tak kenal Nabi Khadir alaihissalam. Ni yang Nabi Khadir ni cerita dia pelik dan sangat menginsafkan dan tak boleh masuk akal. Nabi Khadir. Kalau Nabi lain membelah bulan, Nabi lain menyembuhkan orang sakit, Nabi Rasul lain bercakap dengan binatang, Khadir alaihissalam, antara mukjizat dia, ilmu dia, tidak ada perantaraan makhluk, terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut sendiri dalam Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan Khadir daripada sisi kami terus, tidak ada perantaraan akan ilmu. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu Nabi Musa hidup atas dunia ketika itu, Nabi Musa rasa dengan ilmu syariat yang Allah ajak, yang Nabi Musa belajar daripada malaikat Jibril alaihissalam, beliaulah orang yang paling alim, Musa alaihissalam. Tapi bila Bani Israel tanya, wahai Nabiullah, siapakah yang paling alim di atas muka bumi hari ini? Waktu tu Nabi Musa tersilap, tak sebut Allahu a'lam, mungkin aku. Nabi Musa terus jawab, aku. Maka Allah mengenakan sedikit pengajaran kepada Nabi Musa, wahai Musa,
Hari ni aku nak bagi tahu satu rahsia. Ada seorang makhluk tinggal di pertemuan dua laut. Dia mempunyai ilmu yang kamu tidak ada, wahai Musa. Lelaki itu ada ilmu yang kamu tidak ada. Bila Nabi Musa dengar sifat seorang rasul yang sukakan kebaikan, beliau memohon kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku belajar dengan orang itu. Nak belajar. Bukan nak bergaduh. Bukan nak uji siapa yang lebih alim. Wahai Allah, izinkan aku untuk aku belajar dengan orang itu. Di mana orang yang mempunyai ilmu yang aku tak ada. Allah pun izin. Allah bagi petunjuk 1, 2, 3. Yang tu saya tak mau sebut. Lagi cerita dia panjang. Ini poin nombor 1. Maka Nabi Musa pun pergi. Sampailah dapat petunjuk. Musa alaihissalam dengan Yushang ibn Nun, pemuda yang menemani Nabi Musa, seorang Nabi yang tidak disebutkan dalam Quran, tetapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis cerita tentang Nabi Yushang ibn Nun. Dialah anak murid kanan Nabi Musa alaihissalam, pun hebat juga. Nabi Yushang Ibn Nun ni antara mukjizat dia ialah dia boleh menahan matahari daripada bergerak. Mukjizat. Manusia biasa tuan. Berjalan, tidur, makan, sedih, gembira, kenyang, lapar. Manusia biasa. Tapi apabila dimuliakan oleh Allah, apabila diredai oleh Allah, apabila rapat dengan Allah, apabila selalu ingat Allah, apabila tunduk hanya kepada Allah, Allah memuliakan Yushang ibn Nun, murid kanan Nabi Musa alaihissalam, anak murid kanan. Kemudian pergi sampai jumpa, berjalan, jauh berjalan kaki dua-dua orang ni, rasul. Satu rasul, satu nabi. Bila berjalan jauh, selepas 100 km berjalan lagi, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa kata, aku takkan tinggalkan perjalanan untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan tengok, ni pengajaran. Nabi Musa, manusia yang paling alim atas muka bumi Allah ketika itu. Bila Allah sebut ada satu orang yang mempunyai ilmu yang bukan ilmu sesat. Ilmu yang aku sendiri ajarkan beliau, wahai Musa, tanpa perantaraan. Orang ni, subhanallah. Nabi Khadir ni disebutkan oleh jumhur para ulama sampai hari ni masih hidup. Wallahu a'lam. Jumhur para ulama sampai hari ni masih hidup. Khadir. Anak siapa, zaman bila beliau muncul, wallahu alam. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab tu kita kalau nak buat baik, jangan pilih-pilih orang. Kita tak tahu kedudukan orang itu di sisi Allah. Lagi saya cerita satu kisah. Zaman Rasulullah, seorang peminum arak tetapi mencintai Allah dan Rasulnya. Bila berjalan jauh, Nabi Musa alaihissalam dengan anak murid kanan dia, motor tak ada, kereta tak ada, bas tak ada, kapal terbang tak ada. Bila dah jauh perjalanan, selepas sehari, kemudian seminggu, kemudian 2 minggu, Nabi Musa kata, aku takkan berganjak. Ending ayat tu, au amdhiya huquba. Walaupun aku terpaksa berjalan berpuluh-puluh tahun untuk berjumpa dengan guru ini. Kita paling jauh belajar Kampung Gemuruh. Duduk Kuala Terengganu. Duduk tepi Pasar Payang. Duduk Besut. Sini aja paling jauh. Ini Quran, tuan-tuan tengok. La abrahu sampai au amdhiya huquba. Kalau berpuluh tahun aku terpaksa jalan, aku takkan pulang, kata Nabi Musa. Nak cari tok guru ni. Akhirnya sampai di pertemuan dua laut. Kalau tuan-tuan ke Mesir,
Tuan-tuan boleh tanya guide tu di mana tempat pertemuan tersebut mengikut pendapat yang paling kuat. Ada, boleh pergi, boleh sewa bas ke apa, pergi ke tempat tu. Berhenti di satu tempat, fawajada 'abdan min ibadina. Nabi Musa pun nampak satu orang lelaki. Biasa saja, tak ada serban besar, tak ada tasbih sangkut di tengkok. Ni tengkok kau panggil apa sini? Sama. Tak ada cincin zamrud, tak ada jubah putih yang cantik, tak ada kereta Velfire. Seorang lelaki biasa duduk di atas batu. Kalau dia berjalan ke semua tempat yang berjalan menjadi hijau. Sebab tu Khadir. Bukan Khidir, Khadirun. Sebutan dia dalam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Kalau dia berjalan, di tapak-tapak yang dia letakkan kaki dia tu menjadi hijau. Alaihissalam. Lelaki biasa. Subhanallah. Hormatlah semua umat Nabi Muhammad. Kasihlah semua umat Nabi Muhammad. Bagilah perhatian kepada semua umat Nabi Muhammad, siapa pun orang itu, kerana yang mengetahui kedudukan seseorang itu di sisi Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tak kenal orang tu. Nabi Musa bukan imam kampung tau. Bukan mufti negeri. Bukan qadhi kawasan. Musa alaihissalam, manusia 124,000 orang Nabi, dia ranking nombor 3. Dia tak kenal satu orang, Nabi Musa tak kenal satu orang yang mulia di sisi Allah, yang ada ilmu yang Nabi Musa tak ada. Ini pengajaran malam ni yang pertama.